Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita masuk kepada definisi relativisme. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, relativisme bermaksud fahaman bahawa kebenaran nilai moral tidak semestinya mutlak, tetapi mungkin berbeza antara individu atau kebudayaan. Fahaman ini menyatakan bahawa tak ada nilai mutlak untuk menghukum sesuatu. Semua kebenaran adalah relatif, iaitu tiada satu jawapan. Tak ada siapa lebih betul kerana semuanya tertakluk kepada pandangan dan semua pendapat boleh diterima. Sehubungan dengan itu, ragam budaya menyebabkan jarang sekali ada kesatuan dalam sudut pandang mereka. Umumnya, fahaman ini bertentangan dengan beberapa ideologi termasuklah universalisme yang bermaksud persetujuan sejagat. Sedangkan fahaman ini tak wujud persetujuan sejagat berkenaan kebenaran. Seterusnya objektivisme, iaitu nilai tidak bebas dari pengaruh minda. Selain itu absolutisme, kerana fahaman ini menolak kebenaran mutlak. Bagi mereka, kepercayaan nilai dan praktik seseorang harus difahami berdasarkan budaya orang itu sendiri. Kelompok ini meyakini bahawa tak ada objektif dalam ilmu dan kebenaran. Semuanya bersifat subjektif. Teori ini diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1879. Ia tersebar menerusi teknologi, keganasan, dadah, ilmu dan nilai. Seterusnya, kita pergi ke sejarah di sebalik kewujudan fahaman relativisme ini. Pada abad ke-5 sebelum Masihi, relativisme telah diperkenalkan semula oleh seorang tokoh sofis Yunani yang terkenal bernama Protagoras. Gelaran sofis yang diberikan itu bermaksud seseorang yang sangat dikenali dengan ilmu pengetahuan atau seseorang yang mahir dalam mengajar. Berkaitan dengan fahaman relativisme ini, Protagoras telah mengeluarkan suatu pernyataan "Man is the measure of all things" yang bermaksud manusia atau individu merupakan ukuran untuk segala sesuatu berdasarkan panca indera, di mana setiap yang ditafsirkan oleh panca indera seseorang akan menghasilkan keputusan yang berbeza. Dengan berkembangnya zaman barat, munculnya fahaman baru nihilisme yang diperkenalkan oleh seorang ahli falsafah Jerman, Friedrich Nietzsche, di mana nihilisme merupakan suatu fahaman yang didasarkan dengan fahaman relativisme. Pada ketika itu, fahaman relativisme mula dikaitkan dengan masalah keagamaan, kebudayaan dan etika. Kemudian, fahaman relativisme ini semakin berkembang dan mula mendapat sokongan daripada ahli-ahli antropologi dan tokoh-tokoh barat dari pengajian kemanusiaan seperti Ruth Benedict, Edward Westermarck dan Hans Reichenbach. Di dalam penulisan Abraham Adel, Ethical Judgment, The Use of Science in Ethics, telah menerangkan antara faktor yang menyumbang kepada perkembangan fahaman relativisme ini adalah disebabkan faktor kepercayaan yang mengatakan bahawa peradaban, kebudayaan dan keagamaan adalah buatan manusia, dan seterusnya faktor pemikiran manusia yang semakin kabur terhadap tujuan dan definisi kehidupan. Hai dan Assalamualaikum. Seterusnya kita akan pergi kepada aliran dalam relativisme. Aliran relativisme ini dapat dipecahkan kepada tiga, iaitu relativisme etika, relativisme budaya dan relativisme agama. Okey. Etika, secara ringkasnya bermaksud satu aliran pemikiran falsafah yang secara tegas menolak pendapat yang mengatakan norma etika berlaku kepada semua. Manakala relativisme budaya pula adalah satu pegangan yang teguh kepada prinsip perkembangan dan tanggungjawab penuh dalam kehidupan seseorang. Dan akhir sekali, agama, keraguan umat yang beragama terhadap kebenaran agamanya tersendiri. Untuk next slide, kita akan lebih fokus kepada apa maksud itu relativisme etika dan relativisme budaya. Okey. Relativisme etika ni adalah suatu kebenaran semua prinsip etika bersifat relatif terhadap budaya atau individu tertentu. Sebagai contohnya, bunuh itu boleh menjadi benar atau salah bergantung kepada tujuan pembunuh itu. Kita boleh ambil contoh orang Karatia. Mereka memakan ahli keluarga mereka yang telah mati sebagai tanda penghormatan. Tapi untuk kita orang yang beragama Islam, kita yakin membunuh dan memakan ahli keluarga kita yang mati itu adalah satu perbuatan yang kejam dan jijik dan haram. Maka di sini kesimpulannya adalah kebenaran etika atas sesuatu kaum adalah bersifat relatif kerana berbeza budaya, adat dan pegangan. Manakala relativisme budaya adalah suatu prinsip bahawa kepercayaan dan aktiviti individu harus difahami berdasarkan kebudayaan.
Ini kerana setiap negara mempunyai kepelbagaian budaya. Jadi, tiada kebenaran atau kesalahan terhadap budaya masing-masing. Maksudnya kita boleh menyesuaikan diri kita dengan budaya orang lain apabila kita pergi ke negara mereka lah. Sebagai contohnya, kita boleh mengajar orang barat untuk makan nasi menggunakan tangan kerana itu bukan budaya mereka tapi budaya kita. Akhir sekali adalah relativisme agama, iaitu punca utama kepada wujudnya pemikiran-pemikiran ataupun ideologi yang boleh menyesatkan umat Islam pada hari ini seperti pluralism. Mereka berfikir bahawa agama itu benar dan pemikiran keagamaan itu bersifat relatif. Mereka berpandangan bahawa segala ilmu para ulama yang bersifat relatif dan segala fatwa yang pernah dikeluarkan itu tidak tepat dan tidak layak dijadikan sebagai rujukan kepada umat Islam. Berdasarkan surah Al-Dukhan ayat 7 hingga 9 menyebutkan tentang suatu kaum yang meragukan tentang kebenaran agama ini. Sememangnya ayat ini menggambarkan orang yang bersifat seperti relativisme ini. Kesimpulannya, keraguan tidak akan menunjukkan kepada pengetahuan pasti terutamanya dalam masalah keagamaan yang bersifat fundamental. Seterusnya, kita ada amalan relativism yang dipraktiskan di Malaysia. Pertama, kita ada Kolikati. Kolikati ini budaya masyarakat India. Kolikati ini bermaksud periuk tanah liat yang mengandungi api. Kolikati ini akan dibawa ketika upacara kematian sedang dijalankan. Kolikati ini akan dibawa oleh ahli keluarga, oleh keluarga si mati. Ia dibawa ketika mengiringi mayat dan mereka percayai bahawa si pembawa harus mencukur rambut terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahawa mereka akan hidup lebih bahagia seperti rambut yang baru tumbuh. Yang kedua, pakaian kaum wanita di Malaysia. Majoriti kaum wanita di Malaysia adalah seorang Muslim dan Muslim akan berpakaian menutup aurat. Pakaian menutup aurat ini adalah tuntutan daripada agama Islam itu sendiri. Tapi kebanyakan China dan India cenderung untuk berpakaian menutup badan mereka juga kerana mereka terpengaruh dengan pakaian wanita Islam itu sendiri ataupun wanita Muslim itu sendiri. Walaupun tuntutan untuk menutup aurat ini ataupun berpakaian menutup badan bukan amalan yang dipraktikkan oleh kaum Cina dan India, tetapi mereka melakukan begitu juga kerana terpengaruh dengan wanita Muslim. Yang ketiga ialah memakai topi berwarna hijau. Kaum Cina percayai bahawa memakai topi berwarna hijau akan melambangkan pemakai ini adalah seorang yang tidak baik. Ia adalah berdasarkan kepada kepercayaan lama yang berlaku sewaktu zaman dinasti Ming. Pada waktu itu, kerajaan dinasti Ming mewajibkan pelacur lelaki memakai topi yang berwarna hijau. Ia adalah untuk memudahkan orang mengenali mereka. Yang kedua, ia berkait dengan wanita yang curang. Kerana terdapat satu kisah legenda di China. Legenda tersebut mengatakan bahawa setiap kali suami keluar, isteri akan mewajibkan suami mereka memakai topi berwarna hijau. Ia hanya berlaku apabila isterinya berlaku curang kerana topi hijau itu akan memudahkan isterinya mengenal pasti suaminya semasa dia dalam perjalanan pulang. Yang keempat, jangan tinggalkan tips di kafe ataupun kedai makan. Di Korea Selatan, amalan meninggalkan tips duit amatlah dilarang dengan alasan dia dianggap sebagai satu penghinaan untuk pekerja. Kerana bagi pekerja itu sendiri, gaji yang mereka terima sudah memadai. Namun, bukan semua pekerja tidak menerimanya. Ia hanyalah bergantung kepada sensitiviti seseorang itu tersebut.